Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Nuha Alia binti Ngaknan, merupakan pelajar tahun akhir jurusan Bahasa dan Kesusasteraan Arab di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang kini sedang menjalankan projek tahun akhir di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di bawah seliaan Dr. Nur Safira Lubis Safian. Dan kajian ini bertajuk Kritikan Sosial dalam Filem P.Ramlee. Sebelum pengkaji menerangkan kajian ini dengan lebih lanjut, ayuh kita mengenali filem secara ringkas. Berbanding karya seni lain seperti novel, teater dan sebagainya, filem merupakan antara medium seni baharu yang muncul di abad ke-19 yang memaparkan realiti kehidupan masyarakat. Dan filem dikategorikan sebagai seni hybrid, iaitu seni gabungan yang menggabungkan pelbagai bidang seni dalam satu masa. Sebagai contoh, filem menggabungkan seni lakon, muzik, fotografi dan sebagainya. Filem pertama dalam sejarah perfilman Melayu ialah Laila Majnun yang diterbitkan pada tahun 1934 di bawah arahan B.S. Rajans. Pengkaji memilih untuk menjalankan kajian ini disebabkan terdapat kelompangan kajian terhadap kritikan sosial dalam filem berdasarkan kajian-kajian lepas. Dan kebanyakan kajian yang membincangkan tentang kritikan sosial lebih tertumpu kepada puisi, novel, lagu, drama dan karya-karya sastra lain. Seterusnya, majoriti kajian terhadap kritikan sosial dalam filem yang sedia ada ketika ini pula lebih memfokuskan kepada filem pecah panggung ataupun filem-filem popular sahaja. Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelum ini, sepatutnya filem berfungsi untuk memaparkan realiti kehidupan masyarakat. Malangnya terdapat lambakan filem Melayu tempatan yang memaparkan kehidupan mewah masyarakat yang sama sekali tidak menggambarkan realiti kehidupan masyarakat sebenar. Seterusnya, objektif kajian ini ialah yang pertama, mengkaji ketokohan P.Ramlee sebagai seorang seniman. Kedua, menghuraikan konsep kritikan sosial dalam karya sastra. Dan ketiga, merumuskan kritikan sosial yang terdapat dalam filem P.Ramlee. Selain itu, kepentingan kajian ini ialah yang pertama, memperbanyakkan kajian berkenaan sastra Melayu khususnya dalam seni perfilman. Kedua, mendedahkan sumbangan seniman agung P.Ramlee dalam memberi kesedaran kepada masyarakat melalui kritikan sosial yang dipaparkan dalam filem arahannya. Ketiga, memperkenalkan filem Melayu di mata dunia melalui filem P.Ramlee. Dan batasan kajian ini tertumpu kepada 10 filem komedi arahan P.Ramlee yang telah diterbitkan oleh Malay Film Productions semasa tahun 1957 hingga 1964. Dan filem-filem yang dimaksudkan ialah siri filem Bujang Lapuk yang mewakili Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, Ali Baba Bujang Lapuk dan Seniman Bujang Lapuk. Begitu juga siri filem Labu Labi iaitu filem Labu dan Labi dan Nasib si Labu Labi. Selain itu, filem Musang Berjanggut, Nujum Pak Belalang, Madu 3 dan tidak dilupakan Tiga Abdul. Dalam kajian ini, metodologi yang digunakan ialah kaedah deskriptif dan analisis. Pengkaji menggunakan kaedah deskriptif dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan rujukan seperti buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan subjek kajian. Dalam hal ini, subjek kajian ialah kritikan sosial dan filem P.Ramlee. Kedua, kaedah analisis juga digunakan dalam kajian ini dengan cara mengumpul data iaitu kritikan sosial dengan menonton filem arahan P.Ramlee yang terpilih seperti yang telah disebutkan di dalam batasan kajian. Seterusnya, setelah data dikumpulkan, pengkaji menganalisis kritikan sosial yang dikenal pasti dalam filem tersebut. Kita beralih kepada perbincangan seterusnya iaitu kritikan sosial. Kritikan sosial terdiri daripada dua perkataan kritikan dan sosial. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, kritikan ialah ulasan atau kata-kata tentang keburukan seseorang atau suatu kecaman. Manakala Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisan Al-Arab mendefinisikan kritikan sebagai perbuatan mengasingkan sesuatu yang baik daripada unsur yang buruk. Sosial pula sangat berkait rapat dengan masyarakat
Dan merujuk Kamus Dewan edisi keempat, sosial bermaksud segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan. Seterusnya, Manasikana pula berpendapat sosial ialah proses untuk membuat penilaian terhadap tingkah laku manusia. Kritikan sosial. Apabila dua perkataan ini digabungkan, kritikan sosial bermaksud tindakan menegur salah laku seseorang dengan membuat pertimbangan dan memberi penilaian terhadapnya. Selain itu, kritikan sosial juga dapat dimaksudkan sebagai analisis untuk pembaca menilai sesuatu karya yang digarap oleh seseorang pengarang. Ini bermakna seseorang pengkritik haruslah mempunyai pembacaan dan pemahaman yang mendalam terhadap sesebuah karya yang ingin dikaji. Komedi juga berfungsi sebagai kritikan yang menggambarkan keadaan masyarakat dalam bentuk humor. Kritikan sosial juga dapat diperlihatkan melalui pelbagai medium, sama ada tradisional atau moden. Tradisional sebagai contoh adalah seseorang memberikan kritikan secara berhadapan. Media moden pula sangat popular digunakan pada hari ini, iaitu dengan menggunakan media sosial. Selain itu, kritikan sosial juga bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial. Ini bermakna kritikan yang diberikan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memajukan seseorang individu atau sesebuah karya. Kita beralih kepada topik perbincangan yang seterusnya, iaitu latar belakang kehidupan P. Ramlee. Nama sebenar P. Ramlee ialah Teuku Zakaria bin Teuku Nyak Putih, tetapi nama yang tertera di dalam kad pengenalan ialah Ramlee bin Putih. Beliau telah dilahirkan di Pulau Pinang pada 22 Mac 1929 dan telah kembali ke rahmatullah pada 29 Mei 1973. Beliau telah mendapat pendidikan rendah di Sekolah Melayu Kampung Jawa ketika darjah 1 sehingga darjah 4. Ketika darjah 5 pula, beliau bersekolah di Francis Light School dan beliau bersekolah menengah di Penang Free School. Semasa penjajahan Jepun pula, beliau bersekolah di Sekolah Jepun Nanshokuin dan Kolej Angkatan Laut Jepun. Selepas penjajahan Jepun, beliau menyambung semula pendidikannya dalam darjah Melayu khas. Kredibiliti P. Ramlee sebagai seorang anak seni telah dibuktikan melalui pelbagai anugerah yang telah dimenanginya. Antaranya ialah Festival Filem Asia Pasifik. Beliau berjaya dinobatkan sebagai pelakon utama lelaki terbaik filem dramatik melalui filem Hang Tuah. Selain itu, filem komedi arahannya iaitu Pendekar Bujang Lapuk juga telah berjaya menambat hati juri sebagai komedi terbaik. Seterusnya, beliau juga merangkul anugerah bakat serba boleh melalui filem Ibu Mertuaku. Semasa hayatnya, beliau mengarahkan sebanyak 34 buah filem yang mana 18 daripadanya adalah bergenre komedi. Daripada 18 tersebut, 10 daripadanya diterbitkan di Malay Film Production, iaitu seperti yang telah disebutkan dalam batasan kajian, manakala baki 8 filem lagi diterbitkan di Merdeka Film Studio di Kuala Lumpur. Filem komedi yang diarahkan oleh P. Ramlee sangat syarat dengan nilai moral, kritikan sosial dan elemen pendidikan. Ini dapat dibuktikan melalui anugerah-anugerah yang telah dikecapi dan dirangkul olehnya melalui filem-filem komedi arahannya. Seperti yang disebutkan sebelum ini, filem Pendekar Bujang Lapuk dinobatkan sebagai komedi terbaik di Festival Filem Asia Pasifik. Beliau sendiri pernah memberikan komentar, apabila saya buat cerita komedi, skrip saya miskin dengan kata bual. Segala-galanya itu dibuat secara on the spot, yakni spontan. Ini bermakna walaupun beliau bukan seorang pelawak, tetapi beliau berjaya memainkan genre komedi dalam filemnya dengan baik sekali. Seterusnya, ayo kita lihat kritikan sosial dalam filem P. Ramlee. Pertama, P. Ramlee mengetengahkan isu rumah tangga yang terjadi dalam realiti kehidupan. Antara isunya adalah suami sanggup melakukan pelbagai helah untuk hidup berpoligami. Situasinya adalah sebagai contoh di dalam Seniman Bujang Lapuk, suami Tina menggunakan alasan agama. Suaminya berkata, kita orang Islam, menurut undang-undang Islam, boleh kahwin sampai 4 sayang. Dan Tina berkata, oh, pasal nak berbini ikut undang-undang Islam ya. Pasal sembahyang, puasa, kenapa tak mahu ikut undang-undang Islam? Seterusnya, dalam filem Madu 3 juga, P. Ramlee sekali lagi mengetengahkan isu ini apabila Jamil
menipu isteri-isterinya untuk menyelamatkan diri dengan cara berpura-pura ditimpa kemalangan. Ayah mertuanya bertanya, "Macam mana kau boleh berlanggar dengan lori tahi?" Lalu Jamil menjawab, "Berlanggar bohong pak, bohong sunat." Seterusnya, isu rumah tangga yang kedua adalah berhutang dalam perkahwinan. Situasi ini digambarkan melalui filem Bujang Lapuk apabila Pak Nyong dan isterinya bergaduh. Pak Nyong berkata, "Waktu aku kahwin dulu dengan kau, mak bapak kau minta wang sampai 5,000. Aku tidak ada wang, aku pinjam menggali." Dan isu ini masih lagi terjadi dalam masyarakat kita sehingga ke hari ini. Apabila seseorang ingin berkahwin, mereka sanggup membuat pinjaman bank semata-mata untuk mengadakan majlis perkahwinan yang gah. Isu perkahwinan yang seterusnya ialah mengahwinkan anak untuk memperoleh harta kekayaan. Isu ini telah diketengahkan oleh P. Ramlee melalui filemnya iaitu 3 April apabila Kasim Patalon menasihatkan Sadiq Sigaraga yang sedang mengalami kerugian dalam perniagaan. Beliau berkata, "Bukankah tuan tahu, Allah Yarham Ismail Ulam Raja ada meninggalkan banyak harta kepada Abdul Wahab, Abdul Wahid dan Abdul Wahub. Kahwinkan saja anak tuan kepada mereka." Ini membuktikan bahawa perkahwinan yang dibina bukan atas dasar cinta tetapi hanya untuk memperoleh harta kekayaan dan juga laba dalam perniagaan. Kritikan sosial kedua yang telah dipamerkan dalam filem P. Ramlee adalah kelemahan para pemerintah atau majikan dalam memimpin rakyat atau pekerja. Yang pertama sekali ialah kurang pengetahuan asas. Seperti yang kita tahu, seseorang pemerintah bertanggungjawab untuk mengepalai dan mengetuai orang yang dipimpin di bawahnya. Ini bermakna seseorang pemerintah atau ketua perlulah mempunyai ilmu dalam menangani segala isu masyarakat. Tetapi di dalam filem Nujum Pak Belalang, Sultan Syahrul Nizam menyangka pukau itu senjata fizikal yang sebenarnya itu bukan. Perdana Menterinya berkata bahawa pukau itu bukanlah senjata. Dan setelah itu Sultan berkata, "Oh, beta fikir pukau tu panjang-panjang macam pistol." Bukannya. Melalui babak itu, kita dapat lihat bahawa Sultan tidak mempunyai pengetahuan tentang ilmu persenjataan. Seterusnya, kelemahan yang kedua ialah menyalahgunakan kuasa demi kepentingan sendiri. Sebagai contoh, dalam filem Musang Berjanggut, Datuk Nikah Kahwin berkuasa mengubah undang-undang untuk tujuan peribadi. Puspawangi bertanya, adakah satu kesalahan jika seseorang lelaki datang ke rumah wanita yang bukan mahram? Lalu Datuk Nikah Kahwin menjawab, "Ya." Tapi dia menyambung, "Tapi itu tak jadi apa sebab undang-undang dalam ini negeri kanda yang bikin. Itu semua boleh padam." Seterusnya, situasi yang lain pula digambarkan di dalam filem Pendekar Bujang Lapuk apabila pemilik penambang yang dilakonkan oleh Ahmad Nisfu memotong barisan orang awam yang telah lama menunggu untuk menaiki sampan. Hal ini telah menimbulkan kemarahan orang-orang awam yang telah lama beratur untuk menunggu sampan. Lalu apabila dipersoalkan hal itu, pemilik penambang berkata, "Pasal kau tak boleh naik, ini sampan aku yang punya. Kalau aku naik ini sampan, aku tidak mahu lain orang naik." Ini menunjukkan bahawa beliau sebagai pemilik penambang yang sepatutnya bertanggungjawab ke atas orang-orang awam yang ingin menggunakan khidmat sampannya, tetapi beliau menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. Kritikan sosial yang ketiga pula ialah kepentingan pengurusan yang sistematik dalam sebuah organisasi. Sesebuah organisasi memerlukan pengurusan yang sistematik untuk bertahan lama. Hal ini dipertontonkan kepada halayak melalui filem Ali Baba Bujang Lapuk yang menggambarkan organisasi penyamun yang membuat pembayaran gaji yang adil dan saksama. Walaupun organisasi penyamun tetapi ia mempunyai pengurusan yang sistematik. Sebagai contoh, sarjan mempersoalkan jumlah gajinya kepada chief. Lalu, chief berkata, "Kamu berapa banyak ambil IOU dah?" 130. IOU ialah surat pengakuan hutang. 130 mewakili 130 dirham. Ini bermaksud bahawa gaji sarjan terpaksa dipotong disebabkan beliau membuat pinjaman yang terlalu banyak dan ini merupakan tindakan yang adil. Seterusnya,
Organisasi ini mempunyai peraturan bekerja yang jelas kepada para pekerja. Hal ini dibuktikan apabila Shift menerangkan peraturan waktu bekerja yang baru kepada sarjan yang ingin bekerja lebih masa. Disebabkan gaji sarjan telah dipotong, beliau ingin bekerja lebih masa. Tetapi Chief menjawab, sekarang kita sudah pakai undang-undang baru. Hari Sabtu setengah hari, hari Minggu holiday. Faham? Ini menunjukkan bahawa ketegasan seorang pemimpin atau ketua bukan sahaja dalam menetapkan peraturan tetapi dalam mengaplikasikan peraturan tersebut dalam organisasi supaya organisasi berjalan lancar. Seterusnya, kritikan sosial yang keempat ialah penindasan pekerja oleh majikan. Isu ini diketengahkan dalam filem siri Labu Labi iaitu Labu dan Labi dan Nasib si Labu Labi, yang mana Labu dan Labi merupakan pekerja kepada Haji Bahil dan Haji Bahil langsung tidak pernah mempedulikan kebajikan pekerjanya. Sebagai contoh, Labu dan Labi mengadu tentang kepelitan tuannya. Labi berkata, Haji Bahil ni punya bahil, sampai baju driver ni pun saya kena pakai duit saya sendiri. Labu pula berkata, apalah nak jadi kita ni, dah bertahun-tahun asyik tidur dekat serambi je. Bayangkan pekerja-pekerjanya tidak diberikan bilik untuk mereka tidur tetapi hanya dibenarkan tidur di ruangan luar rumah sahaja. Situasi kedua pula, Haji Bahil berlepas tangan ketika Labu dan Labi dipenjara akibat menuruti arahannya. Hal ini digambarkan dalam filem Nasib si Labu Labi apabila Labu berkata kepada Labi, Labi, sampai hati Pak Haji tak mahu tolong kita ya. Disebabkan perbuatan Haji Bahil yang mengabaikan kebajikan pekerjanya, Labu dan Labi terpaksa meringkuk di dalam penjara. Sebagai kesimpulan, berdasarkan perbincangan lepas, didapati filem komedi arahan P.Ramlee sememangnya syarat dengan kritikan sosial sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. P.Ramlee juga berjaya mencipta identiti tersendiri dan mempunyai keunikan sendiri dalam filem-filem komedi arahannya yang bukan hanya menghiburkan tetapi juga mengandungi kritikan sosial yang kebanyakannya masih relevan sehingga ke hari ini. Seterusnya, masyarakat juga tidak pernah jemu menonton filem-filemnya yang mana memiliki kekuatan jalan cerita dan laras bahasa yang sesuai untuk tontonan umum. Dan filem-filemnya masih lagi mendapat permintaan yang tinggi. Sebagai buktinya, filem-filemnya masih lagi ditayangkan di stesen televisyen sehingga ke hari ini. Ini merupakan antara tulisan anak tempatan berkenaan P.Ramlee yang boleh dijadikan rujukan. Antara penulisnya adalah sastrawan negara Abdullah Hussein dan juga Aziz Sattar iaitu rakan lakon P.Ramlee sendiri dan juga Mustafa A.R. sebagai wartawan pada zaman P.Ramlee. Diharapkan melalui perkongsian ini lebih banyak lagi kajian kritikan sosial dalam filem dapat dihasilkan selepas ini kepada filem-filem Melayu sama ada diarahkan oleh pengarah zaman dahulu ataupun zaman kini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.